Islam serta agama Islam itu sendiri, maka mereka jadilah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT tidak menyatakan di sini khalidina fiha abada, maksudnya mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Sebenarnya yang dinyatakannya berkenaan dengan orang taat disebabkan rahmat yang mengatasi dan melebihi kemurkaannya. Firmannya hum syarul bariyah adalah untuk menafikan dan menthabitkan, iaitu jahat makhluk ialah mereka bukan selain mereka. Jadi gunakan hum syarul bariyah. Jadi orang selain daripada golongan-golongan yang disebut tadi bukanlah penghuni neraka. Orang penghuni neraka ialah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Kemudian Allah SWT mengutarakan tentang perihal orang-orang taat. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Surah Azim. Mafhumnya mereka yang beriman dengan sepenuh hati kepada Tuhan mereka, kitab-kitabnya, rasul-rasul dan hari akhirat, serta melakukan amalan-amalan soleh dengan anggota mereka, ini mereka adalah sebaik-baik makhluk sekarang dan ayat akan datang, ini hari akhirat nanti. Itu disebut dalam ayat yang ketujuh itu. Abu Hurairah dan sekumpulan ulama telah berhujah dengan ayat ini untuk melebihkan kedudukan orang-orang taat dan kedudukan para malaikat berdasarkan firman Allah SWT, ulaika hum khairul bariyah. Yang orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, mereka ini sebaik-baik makhluk dari kalangan manusia dan jin. Mana manusia dan jin ini tarafnya lebih tinggi dari malaikat. Sebenarnya dipegang pendapat ini oleh Abu Hurairah dan sekumpulan ulama. Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang balasan mereka. Ayat ke-8 ini Allah Ta'ala menyebutkan balasan pada mereka yang sebaik-baik makhluk tadi, orang-orang beriman, beramal soleh. Tak kira siapa dia daripada kalangan orang-orang yang muslim tadi, yang muslim ini. Jazaohum, firman-Nya, a'udzubillahi jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Azim. Mafhumnya balasan mereka pada hari kiamat sisi pencipta dan pemilik alam raya terhadap keimanan dan amal soleh mereka ialah syurga. Mereka tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Syurga-syurga atau taman-taman itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka mendiami di dalamnya buat selama-lamanya, tidak akan keluar dan berpindah darinya. Mereka tidak akan mati, bahkan selama-lamanya akan berada di dalam kenikmatannya secara berterusan, mengecapi keladatannya tanpa kesudahan. Itu dia tuan-tuan. Jadi banyaklah hadis-hadis yang Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat tentang kenikmatan syurga ini. Maka para sahabat secara umumnya mereka tidak mengimpikan kehidupan syurga di dunia, malah mereka mengimpikan kehidupan syurga di akhirat. Sebab itulah mereka tidak terpikat dengan kemewahan dunia. Malah mereka menjadikan dunia ini tempat mengumpul amal-amal soleh dalam semua perkara untuk dibawa sebagai bekal ke alam akhirat. Baik, ungkapan al-jaza, ini pembalasan, mengandungi dua pengertian. Pertama, diberikan balasan yang banyak tanpa sebarang kekurangan. Itu pertama, jaza. Jadi balasan al-jaza'u tu, balasan mereka itu tak ada kurang apa-apa, memang tip-top lah, bahasa mudahnya. Kedua, Allah SWT memberikannya apa yang mencukupi buatnya. Kerana ungkapan al-jaza'u adalah kata nama yang merujuk pada sesuatu yang mencukupi. Yang kedua, Allah Ta'ala beri yang apa yang sesuai dengan dia, apa yang cukup untuk dia. Itu maksud dia. Apa sahaja yang dihajati oleh hatinya akan diperolehnya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya dalam ayat 31 surah Fussilat. Kita akan lihat di sini surah Fussilat. Kita bacakan ayatnya supaya tuan-tuan, saya dapat pahala, tuan-tuan pun dapat pahala juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Surah Azim. Mafhumnya, dan kamu akan dapat pada akhirat apa saja diingini oleh nafsu kamu. Surah Fussilat ayat 31.
Firman Allah SWT, tajri menunjukkan bahawa air yang mengalir adalah lebih baik dari air yang tidak mengalir. Jadi air mengalir ini lebih baik daripada air yang tidak mengalir. Malah sumber-sumber air yang mengalir tanpa mengira banyaknya dalam fiqh mazhab Syafi'i, ianya adalah air mutlak. Sungai ke parit ke yang mengalir lah, yang sumber air yang mengalir tak kira tanpa mengira banyaknya, terusan ke, ianya menjadi air mutlak. Allah SWT redha pada mereka kerana mereka taat kepada perintah dan menerima syariatnya. Mereka pula redha kepada Allah, mencuri pahala dan nikmat yang menyeluruh dianugerahkan kepada mereka, serta memenuhi keperluan mereka dengan syurga yang tak dapat dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga dan terlintas di hati sanubari manusia. Jadi kerana apa mereka dikurniakan syurga oleh Allah SWT dan mereka kekal duduk di dalamnya selama-lamanya? Kerana Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah SWT, saling meredai. Allah Ta'ala redha kepada mereka duduk dalam syurganya kerana mereka ni masa di dunia dulu mereka beriman dan beramal soleh, dan mereka pun redha kepada Allah Ta'ala kerana mereka menerima balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balasan yang keredaan ini diperoleh dari siapa yang takut dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Orang yang mengabdikan diri pada Allah seolah dia melihatnya serta meninggalkan maksiat kerana kepekaan tersebut. Ini tuan-tuan maksud balasan dan keredaan itu, al-jazaa' wa ridha, diperolehi disebut oleh penyusun kitab ini dalam perenggan ini, sesiapa yang takut dan bertakwa kepada Allah. Dan sebab-sebab takwa itu yang pertama, mengabdikan diri kepada Allah seolah dia melihatnya. Kedua, dan meninggalkan maksiat kerana pekanya kita hadap sifat takwa itu. Wallahu alam. Dan ayat ini juga terdapat ancaman kepada orang-orang yang takut kepada objek selain dari Allah SWT serta menyekutukannya dengan objek sembahan lain dalam semua amalan. Di samping itu, ayat ini juga mengandungi galakan dan semua manusia bertakwa kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Ini ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 itu. Ada ancaman kepada Allah. Ada ancaman dari Allah kepada mereka yang kafir. Dan musyrik itu mereka yang mensyirikkan Allah SWT. Kan? Di samping itu, ayat ini juga mengandungi galakan kepada manusia supaya manusia bertakwa kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Apa dia? Ayatnya, ayat yang ke-7 itu. Beriman, bertakwa kepada Allah, beramal soleh, melakukan amal-amal kebaikan seperti kerana Allah. Dengan demikian, amalan mereka akan menjadi tulus ikhlas untuk Allah yang Maha Esa. Selain itu, ayat ini juga seolah-olah memaklumkan bahawa antara syarat menunaikan ibadah seperti puasa dan solat dengan cara yang betul-betul ialah dengan diiringi oleh perasaan takut dan khusyuk pada Allah SWT. Maksudnya puasa itu akan jadi puasa yang sebenarnya bila ada rasa ketakwaan yang sebenar-benarnya. Puasa itu bukan takat puasa makan minum je. Puasa itu semua sekali. Dan puasa itu sebenarnya la'allakum tattaqun, membina ketakwaan kita pada Allah SWT. Solat itu kalau dikerjakan, sembahyang itu kalau dikerjakan dengan khusyuk, maka kita akan meningkatkan ketakwaan kita. Alladzina yuqimuna shalah. Kita akan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Dan jadilah kita orang yang berjaya dunia sampai ke akhirat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini Allah Taala sebut dalam ayat kedua surah Al-Mu'minun yang kita akan kalau panjang umur itu akan kupas ayat-ayat Allah Taala ini. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, "Sukakah kalian kamu semua aku ceritakan kepada sukakah kamu semua aku ceritakan kepada kamu tentang sebaik-baik makhluk?" Mereka menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Sabda baginda, "Lelaki yang siap siaga memegang tali kekang kuda untuk berjuang pada jalan Allah Azza wa Jalla." Ini orang yang berjihad kerana Allah SWT. Setiap kali dia mendengar seruan peperangan, dia segera menunggangnya. "Sukakah kamu aku ceritakan lagi kepada kamu tentang sebaik-baik makhluk?" Mereka berkata, "Ya wahai Rasulullah." Sabda baginda, "Lelaki yang sibuk mengembala sekawan kambingnya tetapi tetap menunaikan solat dan mengeluarkan zakat." Nampak? Maknanya lelaki orang yang sibuk mengejar dunia tapi tidak lupa kepada solat, kepada sembahyang dan mengeluarkan zakat pada waktunya. "Sukakah kamu aku ceritakan pula kepada kamu tentang sejajah makhluk?"
Jadi tanya, mereka menjawab ya. Jadi sabda baginda SAW, orang yang boleh diminta darinya sedekah ini atau bantuan dengan nama Allah, dia tidak memberikannya. Ini dia tuan-tuan. Orang bila diminta sedekah, minta sumbangan dengan nama Allah, dia tak beri. Inilah dia sejahat-jahat makhluk, wal iazubillah. Jadi itu dia. Dia sedikit kupasan tafsir ayat 6 hingga ayat 8 surah, ya, surah Al-Bayyinah. InsyaAllah pada kuliah kita yang akan datang, kita akan kupas, ya, tajuk akhir dalam ayat 6 hingga 8 surah Al-Bayyinah ni, itu pedoman dan hukum hakam, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sempat kongsikan sebentar tadi ada manfaatnya untuk kita bersama, ya, kita kongsikan dengan anak-anak, isteri-isteri, suami, anak-anak kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat anda kita di sana, ya, untuk manfaat bersama dalam kehidupan kita sementara ini di dunia, bahagia kita insyaAllah sampai ke akhirat nanti insyaAllah. Dan kalau ada apa yang sampaikan kuliah ini terkasar bahasa dalam jumpa bicara semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan jangan lupa bagi tuan-tuan yang mengikuti kuliah ini, jangan lupa subscribe channel Muhammad Azmi 10 dan tekan bunyi loceng untuk mendapat pemberitahuan dan juga notifikasi ya, dari channel Muhammad Azmi 10 insyaAllah, ya, MUHD AZMI 10, ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku lepas astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan kuliah kita ini dengan tasbih al-kafaratul asma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa Muhammad. Allah marhaban wa ta'ala ibadi tafasuma. Allah bidzalika fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allah mabadik syamlahu mafarik jamhum wa syatit kam tazazzil muslimin kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar takim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yang menzil kitab wa yang yasa wazmul ahzab ihzifu wa sunalim fa lim yasjara rahmin. Rabbana zidna muzawwafan ma yakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika musir. Rabbana taqabbal minna du'ana musalla wal manna wa lifa'na wa amana fi hadha yawm al-bara' bi syarri wa mahram bar innaka as-sami'ul 'alim wa tub lana ya maulana in taqabbal fi asma'ika fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.